berdakwah, nak berceramah dalam disko ataupun nak berdakwah dalam kelab malam. Jadi adakah seorang yang nak berdakwah dalam kelab malam, dia juga nak kena duduk sama, berpakaian ala-ala orang yang masuk kelab malam? Adakah dia juga nak kena drum angin? Dia pun kena gaya golek-golek kepala, seolah-olah macam dia pun salah seorang daripada nak kata ahli ke apa dalam kelab malam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan video pada kali ini. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang senantiasa mengikuti video-video yang saya muat naik, dan doakan moga banyak lagi perkongsian ilmu yang dapat saya kongsikan. Kalaupun saya dah tak ada nanti ni, moga video yang saya tinggalkan ini, yang saya kongsikan ini, dapat dipanjangkan, dikongsikan dan menjadi pahala jariah saya di sana, insya-Allah. Kawan-kawan semua, dalam dakwah ini, ia memerlukan kebijaksanaan, kreatif, dan gerakannya itu molek dilakukan secara berkumpulan, berjamaah. Ataupun dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125. Sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang saya hormati sekalian, kebijaksanaan dalam dakwah ini tidak semestinya dengan satu cara saja. Pelbagai jalan. Macam kita berdakwah melalui video, vlog, Facebook, Instagram, TikTok. Ini semua adalah senjata-senjata moden ataupun senjata dakwah di dunia ataupun di zaman moden sekarang ni. Menyampaikan mesej ketuhanan, mengajak orang mempertingkatkan iman, mempertingkatkan ketakwaan, mengajak orang cinta, sayang pada Nabi SAW, itu adalah dakwah. Dan ada satu lagi pendekatan dakwah, iaitu dengan menggunakan street dakwah ataupun dakwah jalanan. Yang mana dakwah jalanan ni telah banyak dan telah rancak dilakukan di luar negara. Banyak di rakan-rakan kita di UK, di Afrika, di banyak negara luar yang ataupun NGO yang telah mereka gerakkan street dakwah, bertemu dengan orang ramai, membawa risalah, kemudian cakap secara santai-santai tentang Islam, keindahan Islam, syariat Islam, sunnah, kehidupan kasih sayang, jauhkan pertelingkahan, pergaduhan, marilah kita hidup dengan hormat menghormati, santun menyantuni. Tapi dia secara santai, dia bukan lapangan, dia bukan di masjid, bukan lagi di dewan-dewan kuliah, tapi dia lebih di jalanan. Dan satu lagi yang timbul persoalan kebelakangan ni adalah, macam mana pula kalau nak berdakwah, nak berceramah dalam disko ataupun nak berdakwah dalam kelab malam? Jadi adakah seorang yang nak berdakwah dalam kelab malam, dia juga nak kena duduk sama, berpakaian ala-ala orang yang masuk kelab malam? Adakah dia juga nak kena drum angin? Dia pun kena gaya golek-golek kepala, seolah-olah macam dia pun salah seorang daripada nak kata ahli ke apa dalam kelab malam tu. Dia pun kena menampakkan yang macam tu ke apa dengan atas nama dakwah. Itu. Jadi ini yang kita nak kongsikan. Betul, kalau mungkin ada orang menggunakan hujah bahawa Imam Hasan Al-Banna juga dahulu menggunakan pendekatan yang sama, mendekati golongan-golongan yang memang tak dijumpai di masjid lah, kan? Maknanya di kelab-kelab malam,
kan. Tapi kita kena faham kelab malam zaman dulu ni dia bukan macam sekarang. Dulu ni dia macam warung-warung, macam tu lah tempat-tempat dia. Ada tarian-tarian semua tu. Jadi itu merupakan salah satu daripada target Imam Syahid Imam Hasan Al-Banna sendiri dalam pendekatan dia. Tapi apa yang boleh kita katakan di sini ialah bila kita dalam dakwah ni ataupun street dakwah, ataupun saya haraplah penonton-penonton di luar sana jangan sampai kita salah faham. Hanya kerana kita nak mengajak orang, nak menyeru orang, adakah kita sampai kena jadi macam dia? Kita kena jadi macam dia baru kita boleh bawa dia. Contohlah, kalau dia tu berpakaian seksi, berpakaian mencolok mata, habis kita yang nak mengajak dia pun takkanlah ustazah tu pun kena macam tu. Tak kan? Ada setengah orang berpahaman kita nak ajak orang, jadi kita pun kena berpakaian ala-ala macam dia. Jadi di mana pendirian kita? Seorang pendakwah, seorang yang nak menyeru orang ke jalan Allah, dia mesti ada pendirian dia. Dia mesti ada satu image yang dia bawa. Betul, kita meraihkan atau kita menghormati atau kita cuba untuk bersikap tolak ansur ataupun kita tidak terlalu keras. Sebagaimana dalam pengharaman arak sekalipun, tidak hukum arak tu haram terus, dia berperingkat. Maka kita menggunakan kaedah perlahan-lahan kita mengajak dia, perlahan-lahan kita ajak dia, dan lama-kelamaan dia akan tinggal perbuatan-perbuatan yang tak senonoh tu. Tapi bagi kita pula yang nak berdakwah ni, yang nak mengajak, yang nak menyeru ni, adakah kita kena betul-betul ikut style dia? Kalau masuk dalam kelab malam tu dengan kita sekali duk tunjuk langit macam mana? Kita sekali duk melompat dengan perempuan seksi kiri kanan di tepi kita, tak apa. Ini tujuan dakwah. Ini dakwah sebenarnya. Harapnya apa yang berlaku tu bukan ia tidak mencemarkan mesej ataupun makna dakwah yang sebenar. Kan itu saya nak kongsikanlah. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan kita dia berminat untuk nak masuk dalam bidang street dakwah ini, silakan, ahlan wa sahlan. Kerana dia bukan satu tugasan yang mudah. Street dakwah ni kalau orang hati tak kental, dia mudah kecundang, dia mudah kecewa sikitlah. Pasal kadang-kadang kalau di masjid, di tempat-tempat yang memang khas untuk orang nak belajar menuntut ilmu, yang hadir tu memang kebanyakannya mostly adalah orang yang memang dia nak dengar ilmu. Tapi kalau orang yang tengah shopping, tengah jalan-jalan, tengah makan angin tepi pantai, rehat-rehat dekat padang awam, kita datang, Assalamualaikum. Tahu tak tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang kiamat. Mungkin ada orang dia tak berminat sangat. Aku nak santai-santai, aku nak ceramah dengan aku pula. Dia memang ada setengah orang macam tu. Lalu kita pula janganlah berhati tisu, relax. Kan kita kena tenang. Kalaupun dia nampak tak selesa, kita jangan memaksa dia. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran. Kebenaran sama kesabaran. Sabar. Dia kena sabar barulah kebenaran tu sampai. Okey, jadi kalau kita rakan-rakan semua penonton-penonton ada yang berjinak-jinak nak street dakwah, itu kaedah dia. Kita kena kreatif, kena bijak, pandai. Ada kawan-kawan saya kadang dia menyanyi, dia ikut bakat lah, dia pandai menyanyi, dia menyanyi kan dekat mana, depan Sogo ke mana, tapi dalam masa yang sama dia ada mesej dakwah yang dia nak bagi. Santai-santai, sembang-sembang kan, bahasa-bahasa yang ringan-ringan, itu bagus. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau anda ada peluang untuk masuk ke kelab-kelab malam, biasanya kelab-kelab malam ni bukannya mudah. Dia ada bonza-bonza dia ada orang-orang dia yang bukan senang-senang lah. Tapi kebiasaan kalau dilakukan secara berjamaah, ada tim, ada pasukan, dan bukan datang tu cara nak sergah orang, tidak. Dengan kaedah dan betul pendekatan dia, dan jangan sampai kita pun hanyut sama dengan lampu-lampu dengan kita pun hanyut dengan perempuan seksi kiri kanan, dah wah apa lagi dah masa tu. Kena ada cara dia. Cuma saya nak ringkaskan di sini, sekurang-kurangnya kalau kita diberi peluang untuk nak melakukan street dakwah ini,
Kalau boleh, saya sarankan, saya syorkan 4 elemen ini adalah antara isi utama dalam penyampaian kita. Nak kata penyampaian tu macam kita nak kena berceramah pula kan, bukanlah ceramah sangat. Macam kita sembang-sembang, jumpa orang-orang gelandangan mungkin, orang yang mungkin pakaian tu pakaian tak senonoh apa kan. Janganlah pipi kat dia, ini semua neraka punya orang, ini semua muka tak ada harapan. Jangan macam tu. Dia sekurang-kurangnya 4 perkara ini adalah kita panggil konten utama lah. Yang pertama sekali adalah berkaitan tentang kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan. Cerita tentang alam, tentang kesihatan tubuh badan. Kan kita mau jumpa orang, kita tanya khabar. Sihat bang, sihat? Alhamdulillah, sihat ni pun Allah yang bagi kan. Saya pun sihat, Allah yang bagi sihat. Doktor bagi ubat, ikhtiar kita yang menyihat bukannya doktor, bukannya ubat, Allah. Nampak tu dia masuk dah. Ada apa orang kata masuk jarum? Dia masuk jarum sikit. Lepas tu kemudiannya selepas kewujudan Tuhan, kita sebut tentang keesaan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga bercerita tentang wahyu, cerita tentang Quran tapi dalam bahasa yang santai. Dan yang keempat, cerita tentang kenabian. Sebab apa Nabi Muhammad SAW diutuskan, apa contoh-contoh tauladan yang ditunjukkan Nabi. Dan Nabi sendiri bila ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah, bala bencana ke apa, ataupun ditimpa dengan keperitan, tekanan hidup, apa yang Nabi biasa buat. Jadi benda-benda macam ni dia akan memancing hati-hati orang-orang yang mungkin dia rasa dia jauh daripada Allah Ta'ala, dia jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada solat, ibadat ni semua. Hati dia akan dijinakkan. Itu kaedah dia. Baru dia rasa seronok, Islam ni indah, Islam ni cantik, suka dia. Ad-din yusrun, agama ini mudah. Jangan dipersulitkan. Cuma di hujung ni sekali lagi saya nak sebut, kita dakwah orang, jangan sampai dengan kita pun hanyut pergi ikut dia. Asal kita nak mengajak dia. Jangan kita pula yang dipengaruhi oleh dia. Kita nak pengaruh dia ikut kita. Bukannya kita yang ikut sama dengan dia. Macam orang cuci longkang. Orang cuci longkang. Cuci longkang duduk daripada luar longkang. Dia gosok, dia berus longkang tu daripada luar longkang. Bukannya dia masuk sekali dalam longkang tu. Dia masuk longkang sekali. Takut habis busuk tu badan semua kan. Ni contoh je lah. Mungkin tak apa sesuai. Tapi nak memudah fahamkan. Jadi insyaAllah ya, bagi anda, kita semua tak semestinya berkopiah, tak semestinya bergelar title ustaz, ustazah baru berdakwah. Setiap di kalangan kita memainkan peranan dakwah. Ingat, dakwah tanggungjawab kita, hidayah milik Allah. Dakwah, usaha kita, hidayah milik Allah. Moga-moga video ini bermanfaat untuk semua dan kita kukuhkan kekeluargaan kita, persahabatan kita, masyarakat kita dengan saling ingat mengingat dakwah sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.